Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid, kita jumpa lagi dalam pembelajaran secara PDPR bagi mata pelajaran sejarah tahun 4. Kita meneruskan pembelajaran kita dalam unit 11 berkaitan Hang Tuah Laksamana Terbilang. Merujuk kepada pembelajaran yang lepas, kita telah ketahui bagaimana kualiti diri Hang Tuah. Antara kualiti yang paling utama pada diri Hang Tuah ialah ketaatan dia, kesetiaannya kepada Sultan Melaka pada waktu itu. Dan untuk pembelajaran kali ini, kita akan lihat bagaimana ketaatan Hang Tuah sehingga berlakunya satu peristiwa amat bersejarah pada zaman Kesultanan Melaka, iaitu pertarungan Hang Tuah dan Hang Jebat. Sebelum kita meneruskan pembelajaran, kita melihat dulu apakah standard pembelajaran yang murid akan capai. Melalui standard pembelajaran 5.4.3, murid dapat menganalisis peranan Hang Tuah sebagai Laksamana Terbilang. Di sini, kisah yang akan kita belajar hari ini melibatkan peranan utama Hang Tuah sebagai Laksamana Terbilang, seperti yang cikgu sebutkan tadi, bahawa Hang Tuah amat taat dan setia kepada arahan Sultan Melaka, iaitu Hang Tuah tidak akan mendaharka pada Sultan walau apa rintangan ataupun cabaran yang dia hadapi. Jika lihat pada gambar yang tertera di sini, Hang Tuah memang terkenal dengan sifat menyanjungi rakan-rakannya, amat mengamalkan, mengutamakan juga nilai-nilai persahabatan dengan rakan-rakannya seperti Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Lekiu dan Hang Kasturi. Okey, sebelum kita meneruskan pembelajaran, mari kita menonton peristiwa Hang Tuah dan Hang Jebat yang cikgu ambil daripada sudutan filem Hang Tuah. Filem ini sebenarnya telah ditayangkan sejak lama dahulu, sejak zaman 1970-an. Dan sehingga kini filem ini kalau kita cari dalam YouTube ada dan murid boleh tonton. Cuma di sini cikgu tunjukkan kepada murid sedutan bagaimana peristiwa pertarungan Hang Tuah dan Hang Jebat itu berlaku. Jom kita tonton sama-sama. Ya, jangan cakap besar saja.
firasatku, selagi keris Taming Sari ini ada di tanganku, kau takkan dapat membunuh aku. Jauhlah kau dari pintu. Biar aku keluar mengamuk membunuh segala pengkhianat-pengkhianat itu, Tuan. Kau adalah sebagai saudaraku juga. Tapi maksudmu itu tak dapatlah aku membenarkan. Aku terpaksa menjalani titah Tuan untuk membuang kau juga. Nampaknya sungguh-sungguh benar kau nak membunuh aku, ya. Nah, ambil keris. Apa yang kau bimbangkan lagi, Tuan? Aku rela mati di tangan kau. Beri keris kau itu padaku. Ya. Mari kita bertikam buat penghabisan bagiku. Patah sayap bertungkat paru, namun gunungku daki juga. Hai orang besar-besar dan rakyat Melaka sekalian, dari hari ini Hang Tuah beta gelarkan orang kaya Laksmana, dan dialah yang menyandang pedang kerajaan Melaka. Hidup Hang Tuah! Hidup! Okey, murid, kita menyambung pembelajaran kita dan murid telah menonton bagaimana sedutan filem Hang Tuah, dan dilihat pada waktu dalam sedutan tersebut iaitu ketakasan dua rakan kari ini, Hang Tuah dan Hang Jebat, bertarung. Dan akhirnya dikisahkan dalam cerita ini, akhirnya Hang Tuah dapat membunuh ataupun menewaskan Hang Jebat. Jadi sebelum kita terus kepada kemahiran ataupun pembelajaran yang seterusnya, mari kita lihat antara peranan-peranan Hang Tuah yang kita kaitkan dengan peristiwa tersebut tadilah. Okey, yang pertama, peranan utama Hang Tuah sudah pasti,
Hang Tuah ni adalah orang penting dalam kerajaan ataupun Kesultanan Melaka kerana dia mempertahankan kedaulatan perairan Melaka dengan dia dilantik sebagai Ketua Angkatan Tentera Laut Melaka dengan jawatan Laksamana. Dan seperti yang cikgu maklumkan tadi bahawa Hang Tuah ini sebenarnya orang yang sangat taat setia kepada titah Sultan, arahan Sultan. Walaupun perkara yang dilaksanakan itu sangat mencabar pada diri dia ataupun sukar dia laksanakan, seperti tadilah diarahkan untuk menangkap dan membunuh Hang Jebat. Ketiga, dia juga adalah pengawal peribadi kepada Sultan. Bagaimana apabila Sultan ingin keluar daripada istana, berburu dan sebagainya, sudah pasti waktu itu Sultan Melaka rajin berburu, berburu binatang, dan Hang Tuah akan turut serta dah dalam rombongan ataupun pasukan bersama Sultan Melaka. Okey. Dan Hang Tuah juga melaksanakan perintah Sultan dengan amanah. Ini ada kaitan dengan ketaatan dia kepada Sultan. Seterusnya, Hang Tuah menjaga keselamatan pedagang dan keamanan perairan Melaka. Ini sudah pasti sebagai Ketua Angkatan Tentera Laut Melaka, dia ingin memastikan perairan Melaka itu sendiri aman, tentera, tiada lanun. Lanun yang akan mengganggu, mengacau pedagang-pedagang yang ingin berdagang, pedagang-pedagang daripada luar negara, daripada Eropah, daripada Portugis, daripada Turki, China, Tanah Arab dan juga India dan sebagainya ingin berdagang. Dan yang terakhir, ini ada kaitan dengan kualiti diri Hang Tuah, iaitu Hang Tuah seorang yang dari segi kualiti dirinya, seorang yang mahir berbahasa, iaitu 12 jenis bahasa yang dia telah kuasai. 12 jenis bahasa yang telah dia kuasai, iaitu dia sebagai ketua rombongan diplomatik ke China. Dia adalah ketua rombongan diplomatik ke China, sudah pasti dia mahir dalam bahasa China. Okey. Di sini untuk secara detailnya ataupun secara lengkapnya, cikgu akan menerangkan satu persatu peristiwa pertarungan Hang Tuah dan Hang Jebat. Seperti yang murid telah lihat, sedutan tidak sepenuhnya. Bagaimana peristiwa pertarungan ini berlaku? Okey, yang pertama tentang diri Hang Jebat itu sendiri, iaitu Hang Jebat adalah seorang pahlawan Melayu yang mempunyai jawatan yang tinggi juga dalam pemerintahan Melaka pada waktu itu, iaitu ketika itu pemerintahan zaman Sultan Mansur Shah. Beliau adalah sahabat karib, seperti yang tunjukkan gambar yang awal tadi, 5 orang sahabat. 5 sahabat itu termasuklah Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Lekiu, Hang Kasturi dan juga Hang Tuah. Dan dia adalah kawan yang paling baik dengan Hang Tuah, pendamping terdekat Hang Tuah. Okey, seterusnya Hang Tuah seorang yang amat disayangi dan dia setia kepada Sultan. Sultan sangat sayang pada Hang Tuah ini. Dan dia setia, dia tahu, Sultan pun tahu. Apabila saja ada titah-titah yang perlu dijalankan oleh pembesar, orang yang pertama dia akan minta pertolongan ataupun dia akan minta jalankan ialah Hang Tuah. Dan ini menyebabkan ramai pembesar-pembesar lain yang telah dilantiklah zaman pemerintahan Kesultanan Melaka itu cemburulah, dengki ataupun iri hati dengan Hang Tuah ini. Iri hati yang pertama tentang kehebatan Hang Tuah itu sendiri, mahir dalam persilatan. Dan yang penting di situ dilihat Hang Tuah sangat rapat dengan Sultan dan amat disukai oleh Sultan Melaka. Okey, seterusnya pembesar-pembesar ini apa yang dia buat? Dia telah memfitnah. Dia telah melontarkan fitnah. Fitnah ini tuduhan yang tak pernah berlaku, tapi dia cerita-ceritakan bahawa Hang Tuah melakukan perbuatan sumbang dengan dayang istana. Dulu di istana ramai dayang-dayang. Dayang ni perempuan lah, yang melaksanakan tugas masing-masing lah. Tanpa usul periksa sebenarnya Sultan ini telah dipengaruhi oleh pembesar-pembesar tersebut lah. Tanpa usul periksa,
Sultan pun menjatuhkan hukuman. Jadi dia mengarahkan bendahara pada waktu itu, bendahara Tun Perak, untuk jatuhkan hukuman bunuh kepada Hang Tuah. Bukan suruh penjara. Bukannya dia dipenjarakan, tapi dia dihukum bunuh. Okey. Setelah Hang Tuah dihukum mati, ini sebenarnya apa yang dikabarkan pada waktu itu. Hang Tuah telah dihukum mati. Semua orang kampung, rakyat-rakyat semua dah dimaklumkan bahawa Hang Tuah dihukum mati. Jadi Sultan Melaka telah memberikan keris Tamin Sari kepada Hang Jebat dan menggantikan tempat Hang Jebat tu, Hang Tuah tu kepada Hang Jebat. Dan sebenarnya keris Tamin Sari ni adalah keris agung, keris yang lambang Sultan Melaka pada waktu itu, dan sesiapa yang memiliki keris ini sudah pasti dia menjadi orang yang pentinglah. Dan apa keistimewaan keris ini? Sesiapa yang loot senjata ataupun kebal. Dan sebagai sahabat karib kepada Hang Tuah, Hang Jebat ini memang dia menyangka bahawa Hang Tuah ni betul-betul dibunuh, dan sebenarnya dia dah ketahui sebenarnya bahawa ada pembesar-pembesar yang telah menganiaya Hang Tuah dengan menceritakan fitnah tentang hubungan Hang Tuah dengan dayang istana tersebut, dan hukuman mati telah dijatuhkan pada Hang Tuah. Itu yang disangkalah, yang telah disangka oleh Hang Jebat. Akhirnya Hang Jebat telah merancang dan tak puas hati dengan tindakan yang telah dilaksanakan pada Hang Tuah melalui titah sultan itu. Lalu Hang Tuah merancang dan telah melawan balik kepada sultan, sehinggalah sultan dihalau daripada istana. Hang Tuah, Hang Jebat sendiri menghalau sultan pada istana, dan ada beberapa orang telah dibunuh oleh Hang Jebat pada waktu itu, terutama orang yang telah mengkhianati Hang Tuah. Tapi sebenarnya Hang Tuah ini masih hidup. Yang menyelamatkan Hang Tuah bendahara sendirilah. Bendahara yang dititahkan hukuman bunuh ini sebenarnya telah melawan perintah sultan sebab dia tahu Hang Tuah tidak bersalah dan telah menyembunyikan Hang Tuah di daerah di kawasan terpencil di negeri Melaka. Okey, apabila mengetahui sebenarnya telah lama juga berlaku peristiwa ini, berbulan-bulan, akhirnya Sultan Melaka dah tidak tahan dan memikirkan apakah tindakan yang perlu diambil, kerana semua orang dia dah minta panglima-panglima orang kuat waktu itu untuk melawan Hang Jebat, termasuklah rakan-rakan lain, rakan-rakan Hang Tuah yang lain, Hang Kasturi, Hang Lekiu, Hang Leki, diperintahkan untuk menangkap Hang Jebat, tetapi tak berhasil kerana Hang Jebat tu sendiri, di mana cikgu beritahu tadi, dia mempunyai keris Tamin Sari yang hebat tu. Dan apabila Sultan Melaka diberitahu oleh bendahara bahawa Hang Tuah ini sebenarnya tidak dihukum bunuh, dan Sultan Melaka sangat gembira lah. Dan dia mengampunkan Hang Tuah dan dia menitahkan Hang Tuah untuk membunuh Hang Jebat. Jadi berlakulah pertarungan yang seperti kita tonton tadi, bahawa Hang Tuah ni memang seorang yang peranan Hang Tuah ni antara ni dia sangat taat dan setia kepada Sultan Melaka, dan dia pun bersetuju untuk menjalankan titah Sultan untuk menentang Hang Jebat, disebabkan sifat ataupun sikap dia yang tak setia kepada Sultan itu, dia tidak membantah lah. Okey, pertarungan hebat itu pun berlakulah seperti yang kita lihat tadi. Sebenarnya kalau dikisahkan dalam sumber-sumber sejarah bahawa pertarungan Hang Tuah dan Hang Jebat itu berlaku selama 3 hari 3 malam. Jadi cukup penatlah dia berlawan. Akhirnya kedua-duanya memang mahir dalam ilmu persilatan dan hebat dalam pertarungan. Akhirnya apa yang kita lihat tadi, Hang Jebat yang menggunakan keris Tamin Sari itu sebenarnya bila dia terima keris Tamin Sari ini, dia telah dilantik sebagai Laksamana. Dan keris itu seperti yang katakan tadi, dia adalah keris yang menyebabkan orang yang memiliki keris itu dia kebal dan takluk senjata. Dan akhirnya dalam pertarungan itu, bagaimana Hang Tuah, kalau ikut sedutan cerita tadi, Hang Jebat sendiri yang serahkan pada Hang Tuah. Tapi dalam sumber-sumber sejarah mengatakan Hang Tuah berjaya merampas keris Tamin Sari. Aku tak pastilah mana yang betul, tapi ini sumber-sumber yang boleh dipercayai. Dia merampas dalam pergelutan dan berjaya menikam Hang Jebat. Jadi selepas menikam Hang Jebat, Hang Tuah yang baru kembali daripada tempat buangannya, dia pun kembali ke rumah dia semula. Hang Jebat yang sebenarnya tidak terus mati,
Dia telah membalut lukanya dengan kain cindai, dia balut ke bahagian perut dia, dan akhirnya dia keluar daripada istana tu dan dia mengamuk di sekitar kampung dan membunuh siapa saja yang melintas depannya. Dan akhirnya Hang Tuah meninggal dunia, menghembuskan nafas yang terakhir di pangkuan Hang Tuah. Jadi Hang Jebat akhirnya menghembuskan nafas di pangkuan sahabatnya Hang. Wah, itulah peristiwa bagaimana pertarungan Hang Tuah dan Hang Jebat. Okey, di sini cikgu sediakan satu kuis online yang murid boleh jawab dengan mengklik ataupun tekan pautan ni. Ini cikgu nak tunjuk contoh bagaimana nak menjawab kuis online ni. Nanti pautan link ni cikgu akan berikan pada murid-murid. Murid-murid jangan risau. Cikgu akan kongsikan. Okey, klik di sini nanti murid akan lihat paparan inilah, iaitu dia akan beritahu kuis ini murid kena isi perkataan yang hilang. Ini kisah kronologi peristiwa pertarungan Hang Jebat dan Hang Tuah. Jadi klik bahagian tengah ni yang warna biru putih ni, mula. Okey, dia akan keluar soalan-soalan. Ni soalan yang pertama lah. Dia ada masa di sini masa di sini. Jadi kesetiaan Hang Tuah menyebabkan beliau amat. Okey, kita pilih. Daripada perkataan-perkataan yang di atas ni yang nak kita lengkapkan dalam layar ni, kita pilih. Kesetiaan Tuah menyebabkan beliau amat disayangi ke dibenci? Tentulah disayangi. Dan oleh siapa? Sultan Perak, Sultan Melaka, Sultan Johor, sudah pasti Sultan Melaka kita masukkan. Cikgu, murid kalau buat dalam telefon boleh klik ambil, tarik, bawa masuk kat situ lah. Kalau guna laptop, boleh guna mouse, tarik. Ini macam bergerak ni, kita tarik letak di sini. Ini kalau kita letak atas balik lah. Cikgu ulang, disayangi kita letak di sini, Sultan Melaka di sini. Okey, kita hantar jawapan. Kita tengok betul ataupun salah. Nanti dia akan tandakan right ataupun tanda pangkah lah. Okey, hal ini menimbulkan perasaan. Okey, apa mana kita nak pilih? Nak pilih ini. Contoh kita pilih ini. Pembesar. Mungkin tak suar, kita boleh ambil yang ni, cemburu. Okey, betul. Cemburu di kalangan siapa? Hamba. Hamba ke pembesar? Pembesar. Okey, dia akan tanda. Klik jawab, hantar jawapan, dia akan tanda. Okey, soalan ni ada 9. Ini contoh cikgu tunjuk 2 soalan saja. Jadi murid boleh buka, klik link ni dan menjawab sehingga habislah. Ini sebagai latihan pengukuhan. Okey, kita patah balik, kita pergi semula kepada bahan pembelajaran kita. Ini di akhirnya seperti biasa murid kena jawab pentaksiran bilik darjah. Soalan dalam ni murid kena jawab, dan siapa yang ada buku warna kuning, buku aktiviti sukses A+ sejarah KKS tahun 4, buka muka surat 90, di situ ada soalan, murid boleh jawab. Dan bagi mereka yang tak ada buku, boleh jawab dalam buku latihan. Kena salin soalan dan jawab dalam buku latihan. Dan mohon cik, setelah siap, murid kena tangkap gambar sepenuh, gambar penuh, hantar pada cikgu untuk semakan, dan cikgu nak nilai dalam pentaksiran bilik darjah. Okey, murid boleh hantar kepada dalam Google Classroom. Kalau tak boleh juga dalam Google Classroom, boleh hantar melalui WhatsApp atau Telegram kepada nombor yang tertera kat sinilah. Okey, ni soalan dia. Soalan dia ada 9. Lebih kurang sama saja dalam soalan kuis tu. Kalau murid-murid dah jawab kuis, tak ada masalah untuk jawab ni. Cikgu ambil contoh soalan nombor 5. Hang Jebat mahu menuntut bela atas. Ada ruangan kosong, tulis. Kalau nombor 8 ni, pertarungan Hang Jebat berlaku antara tempat kosong dengan siapa? Itu soalannya, jadi murid-murid jawab. Okey, di setakat sini saja pembelajaran kita kali ini. Kita akan jumpa pada minggu hadapan. Jadi cikgu harap murid dapat menyelesaikan tugasan dan murid juga berada dalam keadaan sihat, walafiat dan ceria bersama keluarga tercinta. Sekian daripada cikgu untuk pembelajaran kali ini. Sejarah adalah warisan bangsa dan negara. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Bye-bye semua.